Okay guys, Assalamualaikum. Semalam aku lupa nak mention aku tengok balik video aku tu, aku takut korang confuse cara marking zone. Aku takut korang confuse cara nak marking zone. Sebab itu bukan bila kau nak follow cara aku tu, kau kena fahami zone tu dengan lebih mendalam. Tapi dekat aku, bukan nak kata korang tak power, dekat aku tak sesuai dekat korang lah. Sebab dekat aku follow pair tu dah lama. So aku tahu kat mana sebenarnya resistor dia, apa dia nak buat. So dekat aku akan lebih jelas lah apa yang aku buat. So aku takut korang follow cara aku, korang tak faham apa sebenarnya. Ini cara yang mudah dia. Sekejap, aku delete semua ni. Aku nak tanda balik trendline ni sebab aku nak masuk sell kat sini. GJ ni aku jarang masuk. Tapi bila aku nak nampak setup, aku nak masuk. Boleh pakai. Tengok dulu. Cara aku tanda trendline macam ni lah. Tukar line, lepas tu cari pucuk. Syarat trendline dia mesti 2 touch paling kurang. Kalau breakout ni ignore je dulu, sebab dia kena breakout sini, and then nak masuk balik kat sini memang dah fly, tapi dia kena break sini baru dia boleh flat terbang tinggi. Ni dia kena break yang ni. Nampak ni zone kuat ni. Okay, sorry lanjut. Okay, first kan, apa yang perlu kau tanda is kau cari benda yang tajam. Ni tajam, ini tajam, ni tajam, ni tajam, ni tajam. Ni tak maulah, ini tak ni lah, nanti korang tak faham. Tapi kalau nak ambil pun ambil resistance dia je. Tapi kat aku tak payah sangat lah. Ni tajam, ni tajam, ni tak payah. Kita tak nak yang macam ni. Yang macam ni kita tak nak. Kita nak yang tajam-tajam, ni tajam. So kau akan lebih jelas. Okay, first kita tanda kat sini dulu. Ni ni tak tajam lah. Ni dulu. Ni cantik. Ni ada ni. Ni sebenarnya sini tau. Sini sampai sini tau. Tapi tak cantik lah. Kita ambil sini lah. Sini. Lepas tu kita ambil yang ni. Ambil shadow. Shadow ke body je. Kalau tak faham shadow ke body tu macam ni, macam ni. Nampak ni, shadow, hujung shadow sampai body. Ni boleh lah ambil lah. Boleh lah bang. Boleh lah ambil ni. Tapi ni tak cantik sangat. Boleh lah. Dekat aku nak tengok kan. Ambil shadow ke body je. Ni tapi tak nampak. Ni maru ni. Lepas tu maru ni pun aku baru tahu tu maru sebenarnya. Aku panggil bullish engulf apa. Aku panggil bullish engulf. Rupanya ni maru. Dalam bullish engulf tu ada maru rupanya. Aku panggil bullish engulf apa. Ni boleh ambil. Kita cari yang dia buat tajam-tajam. Ataupun kat line ni kau boleh nampak. Nampak ni tajam. So kau tengok point mana tajam. Sini. Sini boleh ambil. Ni boleh ambil ni. Ni ada, sini ada, ni ada. Tapi nanti kau tak tahu nak tanda macam mana. Ni kita tanda sini. Ni kita tanda sini ke sini. Sini ke sini. Lepas tu tanda yang ni pula. Tanda kecil. Tanda dulu baru kau faham. Ni kita nak faham apa sebenarnya yang terjadi. Kau nak faham secara roughly apa tindakan price bila sampai dekat, apa tindakan price bila sampai kat sini dia naik, kenapa sampai sini dia sangkut, kenapa dia naik sampai certain level je dia sangkut. Itu yang kita nak faham. So kau boleh tahu kat mana patut kau close ataupun kau letak TP. Okay. Lepas tu kat sini ada lagi lah. Oi, banyaknya. Ni ada lagi. Ni, sini, ni. Lepas tu ni ada lagi ni. Nampak tak? Ni dia pergi tempat yang sama. Sini aku tanda. Ni tak apa, tanda je baru. Sebab apa? Sebab dia tak masuk zone. Okay. Ni lagi satu. Ni mesti tertinggal ni. Mana zone dia? Ni kan. Ni kan. Ni daripada sini. Sebab tu dia sangkut.
Sebab tu ada sebab kenapa price sampai situ dia turun. Okay, so maybe korang kurang jelas. Tapi kalau kurang jelas, kau boleh tanya lah, directly tanya je. Jangan malu-malu. Tak malu-malu sayang. Okay, so ni. So sekarang ni aku nak cerita. Okay, kita ambil yang mudah lah. Ambil yang mudah. Benda yang biasa kita nak tengok. Macam ni dia jadi berbelak Dia jadi macam zone ni tak cantik sebenarnya. Sungguh nampak ni macam semua tempat ni area dia kan. Kau boleh tapis. Kau tengok mana sebenarnya nak pergi. Contoh kan, macam price kat sini kan. So aku akan tengok dekat mana price selalu main. Okay, kat sini. Yang ni aku akan delete. Yang ni aku tak delete. Aku akan delete yang ni. Sebab apa? Yang ni memang ada main, dia pergi. Tapi ni dah pakai. Ini dia dah pakai. And then kita pun ada lagi satu zone kat sini. Sebab tu dia masuk sini, dia pergi. And then kau tahu, kalau kat sini kan, kau masuk entry kat sini kan, dia ada dua entry sebenarnya. Satu dekat sini, satu kat sini. And then ada lagi satu entry. Yang entry aku tu kat sini, tak silap aku. Sini lah. Pump dia pergi lah. Silap lah. Sebab aku target dia nak sampai trend line, sampai sini je. Rupanya dia turun kejap, turun naik. Tapi kalau aku masuk sini, sampai balik tak? Sebab ada sebab kenapa kalau aku nak masuk sini. Sebab walaupun salah kan, nampak ni, dia pergi, dia turun balik tempat ni. Sebab ni area ada resistance. So bila ada resistance, dia buat pullback kan. Dia buat breakout, and then dia akan buat pullback. Cuma nak macam ni cara aku kan. Aku akan set stop loss 30 pip. Tapi kalau aku tengok setup tu tak jadi kan, aku tak baik. Janganlah tunggu dia langgar stop loss. Kau nampak dia dah masuk balik zone tu, tutup je terus. Tu cara kita nak cover mistake kita. And then tengok aku cerita sikit lah. Daripada sini lah. Sekarang ni price buat resistance, and then dia buat support. Kat sini dia ada, ni, nampak ni. Kejap, ni ada lah. Aku tarik yang ni je lah. Kat sini dia ada, nampak ni. Dia buat breakout, dia retest balik. Kat sini ada RBS, dia turun. Lepas tu sini dia buat breakout, and then dia retest. Kenapa dia retest sampai sini? Kenapa dia retest sampai sini kan? Kenapa dia tak sampai sini dia touch? Ada sebab dia. Apa sebab dia? Aku pun tak tahu. Taklah. Tengok ni kan. Kau tengok sini, sebelum ni ada apa? Sebab tu bila kau nak masuk kan, bila kau nampak candle yang macam ni kan, macam ni dekat kau, dah bagi signal yang cantik ni. Tapi aku tak expect dia boleh turun sampai bawah. Itu yang aku tak expect. Sebab aku nampak first candle dah macam ni. Tapi cantik sebenarnya. First candle dia bagi shadow, second candle baru dia bagi body, third candle dia bagi main sikit, lepas tu dia akan bagi enjut. Itu jam dah kau masuk. Tu cara yang biasa lah. Kenapa? Dia mesti ada sebab. Kau tarik je, tengok. Ni ini kan ada. Nampak tak? Ni nampak ni. Tengok ni. Ni kan ada support. Ni pun dia buat breakout. So dia breakout yang sebenar bukannya dekat sini. Breakout yang sebenar dekat sini. So kau kena rajin buat benda ni. Buat je lah hari Sabtu, Ahad ke hari-hari kau free ke kan. Kau buat je. Sebab inilah kita panggil back test. Ataupun kau study balik macam mana nak cari zone. Cara macam ni yang kau boleh, InsyaAllah, sumpah aku cakap kan, lillah aku cakap, kalau betul cara kau yang kau usaha buat kan, cari belajar, study tapi study tu janganlah kau study tak ada orang ajar, kau study bodoh je. Bukan macam tu. Kau study tu mesti ada something input dari mana-mana lah kau tengok. So kau akan study. Macam aku study benda ni sebenarnya bukan daripada Nora. Aku study benda ni daripada Amiri, aku rasa. Daripada Amiri aku study benda ni. Resistant bukan, Amiri ajar resistant macam ni. Aku lupa lah aku study daripada mana.
Tapi aku dapat jumpa, oh patutlah. Aku dulu biasa aku ambil resistor macam ni je. Yang ni aku tak pandang. Sebab aku tengok pening lah kan. Tapi ada behind. Bila kau belajar yang baru kau faham sebenarnya entry kau kat mana. So bila kau nampak dia breakout sini kan, macam ni kan, ni kan ada support. Even kat sini dia langgar, lepas tu dia naik, dia main cantik-cantik kan, dia turun. Tapi kita tak boleh abaikan dia. Lagi-lagi kat GU lagi lah, dia kaki langgar. Dia langgar, lepas tu dia rupanya dia nak test kat tempat ni. Sebab tu kalau kau tengok chart sebenar aku, kau pening. Sebab tu aku nak tunjuk kat orang, aku tunjuk je lah zone-zone yang betul aku nak masuk kan. Yang aku target tak sampai tak apalah. Kalau sampai insyaAllah, Alhamdulillah. Macam tu lah. Kau buat ni. Okay, so kat sini rupanya ada satu resistance yang kat sini. Dia buat breakout and then dia retest. Nampak ni, retest dia sampai tak? Tak sampai. Ni sekejap, tak nampak ni retest ni tak sampai. Yang candle ni tak sampai retest dia. So maknanya dia belum complete retest. So kita expect apa? Bila dia naik, kita expect dia boleh turun lagi. And then mesti ada yang ingat dia break yang sini, bukannya break yang sini. Kenapa yang sini tak ambil? Kau tengok lah ni. Ni dia jadi dekat ni kat sini kau boleh ambil. Kau tengok ni kan, halus je. Kau tengok ni jadi apa kat H1. Sekejap kita tanda. Sorry. Kita tanda sini. Dua ni. Aku tak nak ambil. Okay, macam ni. Kita tengok H1. Mana yang aku bulat tadi? Bulat kecil, bulat besar, bulat besar. Sayang papa, sayang mama, sayang semuanya. Nampak ni? Ini pun resistant dia. Dia break. Ini masuk aku. Okay, cantik. Ni pun ada lagi satu. Ini bila dia breakout kan, contoh kan, ni breakout turun kan, kita nak masuk sell. Tapi tengok lambat sangat, dia tak lambat sangat. So dekat aku beranggapan price dah tak berminat kat sini. So bila dia sampai balik, aku akan hati-hati. Bukannya aku nak cek sell, aku akan hati-hati. Ini yang masuk aku dalam 2-3 hari tu kan. Macam ni Ini yang aku belajar ni yang aku belajar dari Nora lah. Aku pelik juga kenapa bila price sampai balik sini kan, dia lambat sangat nak buat retest, lepas tu tak jadi. Aku pelik kenapa kan. Tapi yelah, kau wondering, kau tertanya-tanya kenapa macam tu, tapi tak ada orang boleh jawab. So and then aku tengok video Nora, rupanya price dah tak berminat. Okay lah. Okay lah, make sense lah dekat aku. Sebab aku jumpa make sense lah dekat aku. Sebab benda tu pun memang selalu aku nampak. Bila dia ni kan, aku kena hati-hati. Bila dia lambat buat pullback kan, aku kena hati-hati. Lagi-lagi kat H1. Nampak ni 26 breakout tarikh 23, 3 hari je. Terus pergi. Nampak ni, bila dia breakout and then, tapi bila dia breakout aku masuk sell. Okay, contoh aku nak masuk sell kan. Kalau aku nak masuk sell, aku tak boleh ada candle macam ni. Ini syarat dia. Kau jangan ada candle macam ni. Kita nak syarat first candle dia bagi shadow je. First candle dia bagi shadow. Contoh macam ni kan, sini dia breakout, kita tunggu pullback nak masuk sell. Rupanya bukan. Rupanya dia buat breakout. Dia breakout untuk masuk buy. Nampak tak? Buy signal. Sini shadow. Dia bagi shadow. Shadow tu shadow yang daripada atas, bukannya daripada bawah. Kalau daripada bawah baru kita kata strong, kata sell. Tapi kalau shadow tu daripada atas, kita cakap dia nak masuk buy. Dia jadi setup buy. Ni nampak ni, dia punya wave tak pergi. Walau weh. Tajamnya. Powernya awak. And then okay, tengok ni. Yang ni pula. Tengok yang ni pula. Ini dia tak retest lagi. Sebab tu dia datang balik sini. So kau boleh target kan. Kalau kat sini kau masuk kan, contoh aku masuk yang sejam, aku akan tutup dalam sejam and then aku akan tunggu dia sampai balik. Tapi yang ni yang sejam punya setup. Yang ni 4 jam punya setup. Ni yang 4 jam punya setup. Aku akan tunggu. Okay, nampak tak ni apa? Ni ada jam ni apa? Yang ni bukan aku belajar dari Nora. Nora pun ada tunjuk dekat aku, dekat video tu kan. Nora ada tunjuk and aku pun macam okay, make sense lah. Patutlah dia punya ni sharp. Aku tak kata aku punya ni sharp, sebab aku kadang-kadang aku ambil yang
Tengok lah keadaan. Kadang-kadang aku ambil yang sideways, yang macam aku tunjuk semalam lah. Tengok keadaan. Rupanya dia ambil yang sharp-sharp ke. Patut lah, cantik dia punya setup. Nampak ni. Ni yang tajam. Dia bagi shadow je. Dia tak bagi body lah. Tak tu pergi. Nampak dia punya rahsia. And then ni kenapa dia breakout, dia turun, dia ambil sini. Sebab apa? Sebab kita kena tengok kat sini. Yang dia breakout tu bukan dia breakout satu ni je, dia breakout yang ni juga. Possibility ada dua. So possibility, kemungkinan kau kan ada dua. So mungkin dia nak retest dekat sini, and mungkin dia nak retest kat sini. So kalau kau masuk dekat sini, kau jangan letak stop loss dulu. Ataupun kau letak stop loss dekat sini. Tengoklah. Masuk aku 30 pip kan, dekat aku kan. Masuk aku 30 pip macam mana tau. Aku akan tanda dekat sini. Aku takut korang tak faham dah kenapa aku stop loss aku 30 pip. And then kalau letak langgar stop loss, sayang. Okay, aku tengok sini. Masuk sini ni berapa? 862. Okay, so kalau 30 pip dalam 56 aku cari 56. Kat sini. Dekat sini. So dekat aku okey lah, aku lebihkan sikit lah. Sebab aku nak jauh daripada sini. Okay. And then yang ni 30 pip juga. Sini 30 pip. So kalau aku entry dekat sini, aku kena letak stop loss kat sini, lebih kurang 30 pip. Okay, aku jalan terus. Okay, terus buat. Terus masuk. Sini aku letak PO. And then tengok, alamak. Lepas tu tengok ni. Kau kena rajin buat backtest. Serius, sumpah aku cakap. Kau kena rajin buat backtest. Kau rajin buat backtest, lagi kau nampak sebenarnya kan. Macam mana kita nak entry, macam mana, kenapa bila dah sampai zone tu dia pergi lagi kat tempat lagi satu. Dia bukan pergi saja-saja, dia pergi ada sebab. Sebab ada order dekat situ. Itu sebab dia. Ada order dekat situ. Nah, order tu yang biasa yang dibuat oleh Algo trader. Algo yang pakai robot. And then big player pun letak. Tapi biasa big player ni kan, yang aku tak tahu lah betul ke tak kan. Biasanya kan yang aku rasa lah kan, sebab aku tengok kat bila dia masuk buy, bila dia masuk sell. Maksudnya dia buy, and then dia punya TP bila dia sell balik tau. So dekat aku beranggapan yang dorang swing, bukannya dia masuk hari ni, dia tutup hari ni. Dekat aku beranggapan dorang sell. Sebab dia ada buy, and then dia sell tu lama. Bila dia sell, dia ada position dia nak sell. Tu aku beranggapan macam tu lah. Sebab aku tengok banyak order buy, tapi kenapa tak banyak order sell. Bila dah sampai satu tempat ni kan, tempat yang biasa orang TP, kenapa tak banyak order sell kat situ. Rupanya yelah, sebab cara dorang beli, and then dorang ada benda tu, dorang kena jual, baru dorang dapat untung. Macam kita close tu, maknanya kita beli and then kita dah jual. Kita close tu kita jual. Contoh kalau kau nak masuk buy, kau buy, and then bila kau close tu, maksudnya kau jual. Kau nak jual dekat time harga yang macam tu, kau nak TP dekat situ. Itu maksud TP yang sebenar. Itu cara dia. And then lagi satu. Okay, tu satu ni satu. Okay, ni aku dah cerita dah ni. Kenapa price sampai sini? Sebab apa? Sebab dia buat breakout dua tempat. Sini dia ada breakout, sini dia ada breakout. And yang sini dia tak retest lagi. Dia retest, tapi retest dia ni tak untuk H1 dia tak buat lagi. Retest yang biasa dalam bentuk wave macam ni. And then nampak ni, sini dia buat breakout, sini dia pun dia buat breakout. Tapi yang sini tak solid lah. Ni daripada sini lah. Tahu mana aku dapat zone ni? Oh, sorry, sebenarnya zone dia yang ni. Ini zone dia yang sebenar. Oh, banyak lah zone dia. Ni pun ada ni. Sekejap, kita tanda je, baru kau nampak. So benda ni kau tak boleh ignore. Walaupun dah lama dia tak retest dan dia langgar macam tu, tapi jangan ignore. Maknanya berkemungkinan satu hari nanti dia akan retest.
Tengok zone lah. Zone tu kalau zone dekat daily, hati-hati. Zone tu kalau kat daily, hati-hati. Tapi kalau zone tu kalau kat daily, dekat weekly, kat monthly, hati-hati. Tapi kalau zone tu sekadar dekat H1 ataupun dekat H4, dia dah retest, tak apa. InsyaAllah selamat. InsyaAllah lah selamat. Okay, tengok Okay, dah sampai sini, dia retest, dia pergi, dia retest sini. Kita nampak dia breakout sini. Tapi jangan lupa dia breakout sini juga. Jadi juga. Sorry lah kalau video aku panjang dan habiskan data korang. Tapi ini yang ilmu yang aku nak share lah. Aku pun hari ni patut aku cuti. Masuk juga bukan sebab kerja, sebab aku nak buat video je untuk korang. Ni aku, yelah dia bila kau share ilmu kan, baru ilmu kau tu berkembang. Baru kau nampak kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu, apa sebenarnya price buat. Baru kau faham apa dia punya price action. Tu kita nak tahu price action. Kenapa price bertindak sampai contoh dia buat pullback, dia tu sampai yang ada paras tu. Kenapa dia buat situ, then the touch dia pergi. Itu kita nak faham price action. Market structure is kau nak tahu turun naiknya ni dia jadi apa dalam dia, bila dah bentuk market structure macam ni dia nak jadi apa. Itu market structure. Price action is kau nak tengok kenapa price sampai sini dia return, kenapa sampai sini dia reject, sampai sini dia pergi, dia breakout, kenapa dia boleh breakout. Ada sebab-sebab dia bukan saja-saja. Tapi yang biasanya dia ada dua tau sebenarnya tau. Dia pengaruh daripada news and lagi satu daripada technical analysis. Sebab apa? Sebab kita nampak dah di paras yang paling rendah kan. Lepas tu news ni dia sekadar manipulation. Dia bukannya price akan bergerak ikut news, tapi tak semestinya dia bergerak ikut news. News ni dia sekadar mendorong dia manipulate. Dia dekat aku dia manipulate. So bila benda yang manipulate ni, hati-hati sebenarnya news ni. Kau nak trade time news ni, hati-hati. Masuk kecil-kecil je, dapat pun banyak kot news. Tak payah masuk besar-besar. Dekat technical ni yang kau bila kau dah dapat konsisten, kau masuk besar, InsyaAllah. Okay, tengok ni sampai sini. Okay, zone ni dia buat breakout. Nampak ni, zone ni dia buat breakout. Tengok dia tak berminat nak pergi dah berapa lama. Tengok zone ni nanti dia datang balik tak? Ya, beda-beda. Ni datang balik. Tukar 4 jam lah. Mana tadi ni sampai sini. Pergi. Okay. Ni tadi. Kejap. Mana lah? Aku pun dah pening lah tengok banyak sangat. Tapi kita nak cerita ke orang tak? Ni sini dia buat breakout, dia retest dia ni kat H1. Retest dia ni ni tak retest lagi. Tengok ada retest tak? Lama sangat. So dia dah tak berminat dah kat sini. So kau dah boleh cancel PO. Nanti tengok apa jadi kat sini. Kita makin zone ni dulu, tukar kali lain. Kita tukar kali biru. Tengok ni zone yang dia dah tak berminat. So tengok breakout. Nampak? Tapi kalau kau lupa nak letak kan, belum terlambat untuk kau. So maksud aku kan, bila dia lambat nak buat pullback, PO kau tu jangan kau letak. Hati-hati. Mungkin boleh jadi dia datang and then dia pergi, dan boleh jadi dia tembus. Tapi biasanya kalau lambat-lambat ni dia boleh tembus. Macam tu je. Ni dia datang, dia touch, dia naik balik, lepas tu dia turun. Sebab apa kat sini ada apa kat sini kan ada support. Ni support baru dia buat ni. Nampak ni. So sebenarnya kalau kau tengok, ni sebenarnya bukan untuk entry kau buy, ni untuk entry kau sell. Kat sini ada support ni. Ni support, dia breakout, dia retest, pump, dia pergi. Nampak tak? So perlu ke kau belajar market structure? Sebenarnya market structure untuk kita cari direction je. Sebenarnya dekat aku kita nak cari direction. Tapi kalau kau susah nak faham ataupun kau confused lagi dengan market structure, kau
Ini yang paling, benda yang paling dekat aku paling bagus lah. Serius, dekat aku paling bagus. Bukan sebab paling, macam ni sebab dalam market structure kita tahu direction, kita tahu dia nak bentuk apa, tapi kita tak tahu dalam masa yang dekat situ, dalam situasi, dalam contoh dalam masa sekarang ni, kita tak tahu price nak buat apa kalau kau tak tahu benda ni. Sebab ni apa, ini support resistance je. Inilah price action. Kenapa price bertindak, dia pergi sampai bawah sini, kenapa dia buat breakout, and then sampai ada level tu dia sangkut macam ni kan. Macam ni dia buat breakout, and then sampai sini kenapa dia sangkut. Nampak ni apa, ni dia aku tanda yang sini sampai sini. Oh ni sorry, kita tanda yang ni sorry, kita tanda yang ni. Ni lagi tajam. Sini ada dua, dia ada kat sini, and then dia ada kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Ni kosong ni memang ada satu, tapi ni just rally base rally je. So dia tak kuat lah. Dekat aku dia tak kuat. Tapi jangan kau ignore, jangan kau abaikan. Kalau kita tanda, kalau aku tanda nanti aku confuse. So aku akan ambil ni, aku akan ambil dekat dia punya ni, dekat dia punya body. Sebab dia rally base rally ni maksudnya kan, kat sini maksudnya ada sideway. Tapi sideway dia ni maybe dekat M15 ataupun M30, M5, macam tu. Dia ada sideway and then dia buat breakout. Ni rally base rally, ni drop base drop, sorry. And then kau tengok ni dia buat breakout kan, ni dia buat breakout zone ni, tapi dia tak retest lagi. Kau tengok apa jadi bila dia retest. Dia bagi shadow dah cantik, tapi shadow yang kedua dia tak boleh nak turun lagi. Ketiga ni dia terus pergi, tapi dia tak boleh nak lepas baliknya sini. Maknanya sekarang ni kan, sekarang ni sebenarnya bukannya kita nak cari buy, kita nak cari sell. Kau nak masuk sell, buy boleh, tapi kau kena tahu kat sini ada breakout. Nampak ni ada candle panjang ni, ada breakout. So ni kau nampak ni ada ni kita punya resistance. Nampak ni dia sampai sini dia sangkut, lepas tu dia turun, dia try lagi atas ni, dia nak try juga atas ni. Ni kena ni sebenarnya. Kejap aku makin tanda ni tak betul. Asal tak kena, dia supposedly dia kena tau. Sekejap kita tengok betul-betul. Tak wati lah. Dah betul dah. Oh okay, bawah sikit, macam bawah sangat. Tak nak, ambil sini je lah. Ni kan kena. Ni kan kena sikit je, lepas tu dia turun. So bila dekat sini aku nak masuk sell, contoh aku nak masuk sell, aku nampak kat sini dia buat breakout zone ni. Ni support dia, support 1, support 2 dia. So aku nak masuk kat sini, aku takut dia tak boleh sampai atas kan, contoh kan. Ataupun kita tak masuk sini, kita nak masuk atas. Ataupun kau boleh letak kat sini satu, boleh letak kat sini satu. Tapi yang ni kau punya stop loss kat mana? Stop loss kau macam aku nak tengok 30 pip je. Aku tak nak banyak-banyak. Kalau aku masuk dekat sini 30 pip jadi 47. Jadi 715. Kita cari 715. Boleh sangat lah 715. Sini lebih kurang lah sini. So kalau aku entry sini, stop loss aku kat sini. So dekat aku berbaloi lah, boleh lah aku masuk macam ni. Kat sini lagi satu aku masuk. Tapi kat sini biasa aku tak letak betul-betul, aku letak kat tengah-tengah. Aku letak kat sini. Sebab apa, kat sini at least dia akan try balik zone ni, bukan dia celup macam ni sikit ke. Ni and then ni stop loss aku berapa, 30 pip juga dekat atas ni. So yang sini aku dah secure satu position. Kalau kena sini, stop loss aku atas lagi. Nampak tak? Itu pentingnya stop loss. Tapi kenapa 30 pip? Bukannya kita masuk kat sini, kita letak 30 pip, mesti jadi kat bawah sikit, kat sini. Contoh kau masuk kat sini, ini maksudnya maksud aku, kenapa kita nak cari 30 pip? Maksudnya bila kau dapat
satu setup kan, kau dapat tengok berbaloi tak berbaloi untuk kau masuk. Sebab kau nak rugi, dia baru kau tahu apa risknya ada. So baru kau boleh identify, kau kena pasti risk dia apa. Alamak, aku punya stop loss aku 30 pip dekat sini lah contoh kan. Ni ada lagi atas ni, sesuai ke tak sesuai aku masuk ke sini. Mungkin boleh aku naikkan sikit. Aku letak order aku mungkin dekat tengah-tengah ni. Nampak tak? So dia jadi 30 pip jadi dekat sini je. Still luar kotak yang kedua. Macam tu. Tu masuk dia stop loss 30 pip, bukannya saja-saja semata-mata letak 30 pip kan. Okay, and then the return dia breakout, ni turun. Kau dah secure sini, TP kita kat mana? First TP kita target yang sini dulu. Kita nak tengok dia buat breakout ke tak buat breakout sini. Ni kan ada resistance baru kan. Alamak. Tapi kalau kau dah nampak macam ni kan, aku punya target TP aku mesti yang kat bawah ni. Cuma nak tengok berzaman lah sampai. Sampai tapi berzaman lah. Berapa hari bulan ni. Tapi tak apa, dekat aku berbaloi. Daripada kita masuk, dekat aku berbaloi lah. Worth it lah. Cik, worth it. Macam tu aku masuk entry. Contoh entry tadi kat mana entry tadi kat sini. Contoh entry kat sini berapa? 25 Jun 9 Julai. Alamak, berbaloi lah 2 minggu je. 2 minggu je lah siap. Sini aku ada masuk tau, JJ tau. Masa tu yang aku masuk dekat sini tak silap aku. Masa tu aku boost akaun orang. Yang ni akaun bini aku. Yang ni kaya kot. Aku lupa lah akaun siapa. Aku boost kan sebulan je 100 daripada 25 USD dapat 100. Bukan 100, 125. Sebab 25 tu modal aku keluarkan balik. Ada cara dia, insyaAllah boleh. Kau kena belajar, kena buat backtest. Jangan malas. Sebab benda ni main dengan duit. Kalau kau main kalau kau tak faham kan, nanti rugi bukannya dekat aku, ruginya dekat korang sendiri. Sebab bila kau follow setup aku, nanti kau tak faham. Macam dekat Gold lah, kenapa aku letak BE terus? Sebab aku nampak ada rejection. Aku letak je lah BE. Dia ada. Sebab kita dekat Gold, kita kena lagi hati-hati. Sangat-sangat kena hati-hati. Okay, aku explain. Yang ni dah breakout, kita cari sell. Lepas tu dia turun sampai sini. Kenapa dia naik balik? Tengoklah ni, ada apa ni? Nampak tak? Ni ada apa ni? Ini ada apa ni? Ni lah, sini. Bukannya tadi sini. Nampak ni? Ni ada resistance become support. Dia ada sebab dia. Dia bukannya saja-saja dia turun. Tapi kalau kau bercorak-corak sangat macam ni kan, nanti kau pening. Aku nak tengok yang mana ni kan. So tapi kita tak boleh abaikan dia terus. Sebab tu dekat GU ke banyak pair aku kan, kau tengok kan. Kalau kau tengok yang betul-betul kan, aku akan, nanti kau tengok macam ni lah. Ni yang zone-zone aku. Tapi aku akan tapis. Aku tengok keadaan. Aku tengok, ini boleh pergi lagi ni. Aku tengok candle bentuk macam ni. Contoh mana yang tadi okay, contoh sini. Dia buat breakout, dia main kat sini. Ni sebenarnya bukan sini. Dia main kat zone ni, and then dia turun. Aku nampak ada rejection besar ni. So aku kat sini. Kalau aku nak TP dulu. Contohlah kalau ni Alhamdulillah. Contoh kalau aku nak TP, aku TP dulu. Kalau aku banyak masuk lot banyak lah. Contoh entry kalau banyak lot besar ke, nak TP dulu. Sebab kita takut dia boleh buat breakout. Nak TP dulu. Ni pun dalam, kalau kat sini ke sini banyak lah siap. Banyak ke sikit aku pun tak tahu. Malah nak kira.
Ni nak TP dulu. Ni 60 pip kot. Berapa Serius aku tak target. Sebab aku target aku at least 100 pip. At least sekurang-kurangnya target aku. Target harian aku. Satu hari aku kena ada 100 pip. Kena usaha lah macam mana nak cari. And then 100 pip tu aku dapat bukannya hari ni aku masuk hari ni aku dapat. Tu yang aku dapat yang minggu-minggu lepas. Yang minggu-minggu yang lama-lama kan. Okay, yang ni dah run ni run. Lepas tu aku yang tu run aku biarkan langgar dalam masa yang sama letak lah. Bila dah run jauh tu letaklah BE. Janganlah nanti rugilah kan. Kalau kau letak stop loss nanti udah run banyak tapi BE kau tu biarlah munasabah. Janganlah letak BE tu 10 pip. Kalau dia dah run jauh macam ni kan, contoh dia dah run jauh macam ni kan, kau tengok nampak tak kat sini kau ada support, kau ada resistance, sini kau ada resistance. So kau boleh pilih kau nak letak BE. Contoh kau entry kau dekat sini, kau nak letak BE kau dekat mana. Kat sini kau nampak okay, maknanya kalau dia retest atas ni dia boleh pergi. Kalau dia, so aku akan letak, kalau entry aku kat sini aku nak letak BE, aku letak BE kat sini. Ni tempat dia BE. Sebab aku takut kalau dia boleh, dia ni nampak candle reject. Biasa kalau aku dah nampak reject ni aku tunggu dia turun lagi sekali, aku tutup terus. Sebab perangai price dia akan try je. Biasanya aku buat tapi kalau aku berconfident, aku kata biarlah aku nak hold. And then dalam masa yang sama aku letak BE. Aku letak BE aku kat sini. Ataupun aku tengok malas lah kalau lot halus kan. Lot halus aku letak BE aku kecil je. Kalau loss lah, aku anggap bukan rezeki aku je. Sebab aku target TP aku kat situ. Macam AUD CAD semalam, aku dah tutup. And then malam tadi aku tengok macam susah nak masuk zone tu kan. Aku tengok masuk je. And then bila aku dah masuk zone tu, sekarang ni Alhamdulillah dah running. Yang tu yang first entry aku akan hold. Aku akan biar stop loss. Langgar stop loss, langgar. Tapi yang second entry tu aku akan target TP. Gatal ni hidung. Nak cerita panjang banyak ni tau. Sebab banyak yang nak sembang. Okay, tadi dah sampai mana ni sampai nak set BE. Okay, lepas tu kenapa price dia main dekat area sini tak pernah korang tak ada tertanya-tanya ke kenapa price main dekat area sini? Kita tanda dulu kenapa price main kat area sini. Kita tanda kalau merah. Kita tengok yang sebelum, apa yang ada di sebelumnya. Patutlah John. Kat sini kan banyak order. Sini banyak order. Diorang banyak main kat sini. And then tengok daily pula. Apa ada kat daily? Hilang. Patutlah price suka main dekat sini. Patutlah. Sini patutlah. Buka lah dekat weekly pula. Patutlah. Nampak ni dia punya resistance become support dia. Sebab tu price suka main kat situ. Tak cantik. Dia jadi macam nak masuk apa ni kan. Dia pening nak masuk apa ni. Sebab tu aku suka cari dekat zone yang atas, paling atas. Aku malas nak masuk. Sebelum masuk zone tu aku dah cari aku nak cari sell. Sebab aku akan biar dia main kat zone ni kan. Sebab kejap naik, lepas tu turun kan. Ni turun. Kat sini dia main. Lepas tu dia turun lagi. Kau tak nampak direction. Nak buy ke nak ni. So kalau aku dah close, aku tak masuk.
Aku tunggulah dia lepas zone, ataupun aku akan cari zone lah. Senang cerita, aku akan cari zone lah. Macam ni. Okay, aku tengok, alamak, breakout. Tapi breakout ni tak berapa solid ni sebenarnya ni. Oh, ni breakout sini, sorry. Breakout yang sini, nampak ni. Ni ambil shadow je. Nampak ni, breakout sini, sub, dia terjun. Cantik tak cantik? Cantik. Bukannya sini, bukannya dia breakout ni. Ni mungkin kau nampak kat H4 ni. Ni mungkin nampak kat H4. Tapi H4 ni besar sikit zone dia. Sampai sini zone dia. Kan terjun. Terjun. Alhamdulillah. Halus tak halus entry dia? So aku nak entry kat sini ke? Tak. Nampak ni, cari yang macam ni je. Ni yang mudah untuk korang faham lah. And then kat sini pun ada lagi satu. Ni okay, kalau dah macam ni kan, aku tengok macam ni, aku dah nampak resistance baru, aku akan padam. Macam ni, padam. Tapi dalam masa yang sama, aku tahu kat sini ada resistance ni, zone-zone ni. Tapi ni aku ambil ni je. Sharp tak sharp? Kan sharp. And then sini ada support. Kan dia touch, dia pergi turun. And then sampai sini, kenapa dia reject? Ada sebab. Maknanya ni zone ni, kalau dia touch dia pergi, dia touch dia pergi, ini lah zone re-entry kau. Tapi yang ni nanti kau padam lah yang ni. Kita padam yang ni, kita ambil yang baru. Nanti aku tunjuk kat GU, baru kau faham macam mana nak re-entry. Nampak tak? Sharp tak sharp? Kan sharp. Sampai sini, kenapa dia reject? Ni first kan, first candle dia reject. Okay, nampak reject macam ni, tutup. Dia turun lagi sekali, tutup. Sebab kebiasaannya, sekali dia bagi reject, lepas tu dia nak naik. Itu cerita dia. Kalau dia bagi reject macam ni kan, sekali dia bagi reject, mesti dia nak naik. Kat sini pun ada support sebenarnya ni. Ni. Oh ni. Ni nampak ni. Ni pun ada support. Okay, aku padam yang sini padam kena maknanya dia tak boleh nak break. Oh, cantik lah support ni. Maknanya dia tak boleh nak break. So yang ni kita delay. Yang tadi tu delay je lah dulu. Touch, lepas tu TP aku mestilah dekat sini. Tapi boleh ke ambil kat sini? Tak boleh. Sebab apa? Sebabnya ni, bila kau faham market structure, kau tahu ni apa sebenarnya ada ni. Ni sebenarnya apa ni? Ini sebenarnya head and shoulder. Tapi head and shoulder ni dekat H4. Ni baru lagi kan, tu yang aku ingat. Sebab ni tempat-tempat aku entry. Ni tempat-tempat aku entry. Ni dekat H4 sebenarnya. Kejap alamak, sekejap, cancel sekejap. Ni tempat tadi tu. Ni head shoulder ni sebenarnya. Aku tunjuk lah. Ni tempat aku entry sebenarnya. Mana yang tadi? Kat mana Awak kat mana? Awak kat mana? Mana ni. Dia head and shoulder ni. Sebab kalau kau dah biasa kan, InsyaAllah kau nampak macam ni pun kau dah boleh target. Ni head and shoulder, maybe bukan dekat H1, tapi dia dekat H4 ataupun dia dekat dekat daily. Macam tu lah lebih kurang. Nampak tak? Ni neckline. Ni head and shoulder. Sebab apa aku kata head and shoulder? Sebab body dia tak lepas neckline dia ni. Ni Sini Sini. Kau tengok Tengok Okay, ni Ni H4 tau. H4 punya head and shoulder tau. Head and shoulder dia ada 2 entry. Satu entry kat sini, satu lagi entry kat sini.
Kalau dia sampai sini, dia naik balik, kau tutup dulu, kau masuk balik ke sini, baru dia turun. Itu perangai head and shoulder. Kadang-kadang, tapi tu jarang jadi lah. Yang ni lagi jarang jadi. Yang ni jarang jadi. Kejap aku dah tadi head shoulder situ. Okay, ni kau nampak ni. Pull back. Lepas tu dia baru terjun. Okay, kita buka balik H1. Aku nak tunjuk sebab lagi dalam, lagi detail kat mana yang sebenarnya kita nak masuk kan. Alamak. Okay, so tadi ni kau dah nampak head and shoulder. So kau dah nampak dia macam ni kan. Kalau dia turun ngam-ngam body kan, body ngam-ngam dengan body yang sebelum kan, kau boleh target lah dia nak naik. So kat sini aku cari sell lah. Kat sini aku dah target lah. Okay, aku nak cari sell kat sini. Memang sebelum ni aku nampak buy, tapi bila aku nampak macam ni, aku masuk sell. Dia ada buy dekat tempat ni. Kenapa kita buy, and then TP dia sebenarnya kat mana? Kenapa kat tempat ni kita target sell, sebab TP dia kat mana? Macam tu. Dia sebab tu kadang-kadang aku kejap aku nak buy, kejap aku nak sell. Sebab ada sebab dia. Ada, okay, aku nampak resistance ni dia tak boleh breakout. Okay, aku tengok, okay, ni sebenarnya nak sell ni. Macam kat sini kita masuk buy kan. Ni breakout, pullback, buy. TP aku biasa kat sini, aku ambil kat pucuk. Sebab ni aku nampak strong resistance ni. Faham? Langkah TP, lepas tu dia turun balik. And then kenapa kat sini dia stop? Adalah sebab dia tu. Lepas tu sampai sini dia naik, wah, dia stop aku tunggu dia turun. And then kat sini pun boleh masuk sell. Sebab apa? Resistance dia tak lepas. Nampak tu shadow dia pun bagi shadow je. Ni dekat sini dia bagi shadow je. First candle yang masuk tu bagi shadow. Cantik lah. Tapi aku tunggu second candle. Ataupun kan, kalau kau nak selamat, kau tanda ni, kau bagi dia breakout. And then ni sebenarnya entry dekat M15. Nak masuk ni. Ni aku punya entry dekat sini. Ni candle ni tak silap aku. Ni candle sell. And then TP aku kat mana? Oh, memanglah TP kat sini lah, Mat. TP kat sini lah. Tak boleh ke pergi kan kat sini kot. Kalau kau dah nampak structure macam ni, apa lagi TP kat bawah lah. TP aku kat sini je. Lepas tu dia naik, dia turun, baru dia naik. Kat sini kita masuk buy pula. Tapi biasa kalau kau nak masuk buy, kau kena ada satu, kau kena, alamak ni tak cantik lah, susah nak masuk buy. Yang ni aku tak masuk buy, aku tunggu sell je. Kalau kau nak masuk buy kan, ada cara dia nak masuk buy. Tapi ni tak cantik lah. Tak cantik lah, tak payahlah masuk buy. Sebab dia terus pergi lah. Kita tahu dia nak pergi, tapi tak cantik lah. Dekat aku, tak cantik kat aku, tak cantik nak masuk ni. Tapi kalau nak nampak sini tengok lah. Okay, contoh kalau aku nak masuk buy, aku nak tengok body dia close. Okay, body dia close ngam-ngam kat neckline. Lepas tu aku akan letak, aku contoh kalau aku nak tengok berbaloi tak berbaloi, aku nak masuk buy. Horizontal line. Okay, contoh dekat sini aku nak masuk buy. Stop loss aku 30 pip. Ini maksud aku stop loss 30 pip. 38 ni tak berbaloi lah. Sebab apa? Sebab kita ada bawah ni, dia ada possibility dia boleh turun. Sebab dia kadang-kadang aku tak panggil Quasimodo. Dulu aku panggil head and shoulder sengit. Aku tak tahu. Aku tahu orang QML. Aku tengok ini head and shoulder sengit ni apa? QML ni. Lepas tu Amiri cakap tu Quasimodo, Mat. Oh, Quasimodo ni macam mana Quasimodo korang ni? Nak belajar lah. Bila nak belajar kena anggap diri ni bodoh lah. Dekat aku, cara aku bukan buat bodoh. Kita jangan nak belagak pandai. Kalau kita faham, kita tanya. Baru lah. Kalau dia deliver benda yang sama macam aku faham, maknanya aku dah faham betul. Macam tu lah cara aku belajar lah. Cara aku belajar tu kadang-kadang orang tengok Mat ni tak faham kenapa banyak kali tanya kan. Sebenarnya aku nak double confirm.
InsyaAllah. Jangan rasa diri tu bodoh. Bukan sorry lah kalau nampak kasar. Jangan rasa diri tu bodoh. Kita jangan belagak pandai. Jangan belagak pandai. Kita kena kosongkan diri. Sebab lain orang lain cara fahaman dia. Lain orang lain cara fahaman dia. Mungkin orang ni cara faham A tambah B dapat C. Mungkin orang A tambah B mana dapat apa-apa. A tambah B, A itu huruf je. Ada orang kata A tambah B dapat C sebab apa? Sebab kalau A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, so 1 tambah A tambah B boleh je dapat C. Nampak tak? Tu maksud aku, cara pahaman orang berbeza. Oi, aku ni kena sinus ni. Apa aku makan siap. Okay, ni first entry. Sebab yang biasanya kan, bila head and shoulder jadi, orang tak tahu TP kat mana sebenarnya. Dia tahu direction turun je, tapi orang tak tahu TP kat mana sebenarnya. Kena cari lah. Kalau kat aku dah nampak head shoulder tu, takkanlah TP aku kecil je. Head and shoulder kat H4 kot, agak-agak lah. TP aku maybe dekat sini lah. Ni TP aku. Sampai tak sampai? Sampai tak sampai? Floating tak? Yang entry aku sini tak floating kot. Lain lah kalau ada sini depan tol. Itu cerita ni yang lain lah. TP aku mesti aku target sini. Sebab ni net resistance. Masa tu ni tak wujud lagi. Ni net resistance dia. Net support dia. Yang aku nampak net support. So possibility price nak turun sampai sini tu ada. Sebab di sini pun tak ada roadblock apa-apa. Ni clean apa ni orang kata, clean jalan, clean way clean path. Aku panggil clean path. Caca saya. And then sampai sini masuk lagi satu. Nampak tak zone yang aku tanda baru sekarang ke aku tanda? Tak, zone ni nampak ni daripada sini. So possibility price nak main tu dalam range yang macam ni. Kalau kat sini. Okay, faham And then dia turun, dia retest. Lagi sekali dia buat, dia nak confirmkan. Pump dia terjun. Kalau macam ni cantik lah siap. Ni, tapi yang ni dah langgar TP aku dua-dua ni. Ni dah langgar TP aku dua-dua tu. Lepas tu pinggang aku sakit balik. Lepas tu aku dah tak fokus. Kau bayangkan 25 USD kan. Aku dalam sebulan setengah aku dah buatkan bini aku dalam 300 USD, kau tahu. Dari 25 USD, lot aku pakai 0.01 je. Sebab aku nak target dia 500, baru aku nak tukar lot. Baru aku nak tukar lot. Sebab aku, yelah, ikon bini kan. Lepas tu time tu aku pinggang aku sakit balik kan. Aku kena slip disc. Bukan baru kena, aku dah lah kena lama. Tapi aku kena balik tu sampai kaki aku tak boleh nak berjalan. Aku jadi bad mood lah, tak boleh nak tidur. Aku nak tidur susah. Nak apa tu semua susah kan. Lepas tu loss memanjang. Sebab apa? Sebab aku tak ada buat back test. Aku tak ada strategi. Aku tak ada strategi planning kan. Planning aku kalau sampai sini nak buat apa macam ni. Planning aku kat sini. Kalau aku dah nampak macam ni, planning aku nak sell kat sini. And then nanti dia breakout, dia retest, aku nak buat dia pull back, aku nak masuk sell aku lagi satu kat sini. And then baru aku cari TP. Masuk sell dulu, kena pasti resist dia apa, baru kita masuk. Okay, turun. And then kalau sembang pumpam kan, macam ni, macam mana ni Mat? Ni aku tak nampak lagi ni. Ni okay, kejap ni baru kita clear. Kita buka baru. Alhamdulillah. Okay, sini. Sini ada. Cantik lah ni. Okay. Okay, kat sini ada satu. Kita tanda dulu. Kat sini ada dua. Sekejap.
Kat sini ada 3, sini ada 4. Okay. So sekarang ni, contoh aku nak masuk sell. Tapi masalah dia sekarang ni, ni ada gini. Aku GG ni aku nak masuk sell, tapi sekarang ni masalah dia kan, masalahnya aku tak dapat setup lagi. Dia dah, sekarang ni dia breakout sini and sini, tapi dia susah nak naik. Zone ni pun susah nak naik, zone ni pun susah nak naik. Aku target aku nak sell kat sini, tapi zone yang ni susah nak naik. Oh okay, baru nampak sesuatu lah. Dia ada zone dia ni bukan sini je, zone dia sampai sini. Oh, patutlah ada main macam ni, patutlah ada buat base kat sini. Okay, aku nak masuk sell sekarang ni. Aku tunggu dia buat breakout sini, nanti dia datang balik baru aku masuk sell sini. Ataupun aku tunggu price datang sampai atas ni, baru aku turun, baru aku masuk sell aku kat sini. Sebab satu dia dah touch zone, touch trendline aku. Ni turun, ni dia dah masuk balik ni. Ni fake out ni kita panggil. Ni fake out ni, fake out. And then ni aku entahlah, aku tak tahu kenapa aku rasa dia boleh naik tau. Hati-hati tau. Aku rasa dia boleh test sampai zone sini tau. Ni dia tak buat retest apa-apa pun. Ni dah buat dah. Ni dah buat retest tapi tak sampai pun. Kuat sangat ni. Ini dia JJ biasa sama macam GU. JJ dia biasa sama macam GU. Dia naik, dia naik, GU naik. Dia turun, GU turun. Kalau dia main gila, GU main gila. Lebih kurang lah. Ni turun kan. Ni 14 September. Kita tengok. Nak mensahihkan GBP USD. Sorry lah kalau video lama 14 September. Turun. Udah dibilang ni. Udah dibilang. Ni dah main-main. Tak nampak kan semalam aku cakap kan. Tapi ni aku dah tukar trendline aku balik malam tadi. Study lah. Memang macam leceh, banyak kerja kan. Tapi kalau atas orang dekat aku, atas orang lah. Lastly atas orang. Ni kenapa price pergi sampai sini kenapa price pergi sampai sini. And then ingat tak semalam aku cakap kenapa aku tak nak masuk sell. Even dia dah masuk zone, aku tak nak masuk sell. Walaupun nampak tak ni, sebenarnya ni ada, kita ada resistance. Nampak tak? Kita ada resistance ni. Aku tadi tak cantik sebab tu dia macam ni. Resistance ni baru sekarang ke? Tak. Sebab GU perangai dia kan, macam ni tau. Dia ada satu pending order kat sini, pending order sell kat sini tau. Lepas tu, tapi masalahnya bila dia dah sampai sini, dia tak sampai ni, dia dah turun. Ni, dia tak sampai kan. Ini pending order ni lama ni. Bila ni? 21 Julai. Contoh dia mungkin dia letak kat sini. Mungkin sebab kat sini dia breakout tapi dia tak dapat tak dapat retest sampai sini. Mungkin dia letak PO kat sini. Berapa? 10 Ogos. Tak lama lah siap, baru sebulan. 10 Ogos kat sini. Dia letak je lah PO. Kalau PO tu lama, maknanya hati-hati bila dia sampai pump. Ini kalau kau belajar daripada bookmap sekali lah, baru aku faham macam mana nak main bookmap sebenarnya. And then maybe sebab aku dalam phase study lagi bookmap tu, baru aku faham macam ni. So kalau dia dah tinggal lama masuk kat sini, kita nak masuk sell pun tak ada masalah. Tapi dekat aku tak nak sell dekat sini. Sebab apa? Aku takut nanti dia sampai atas ni. Aku takut dia sampai atas ni. And then masa ni pun pukul berapa malam tak silap aku. Kan malam. Ni malam sebab ada dua tau. Dia ada dua sekarang ni kan. Dia ada breakout sini.
Sebab tu aku takut dia sangkut sini, dia turun sini, dia naik. Sebab tu aku tak nak masuk sell kat sini. Dekat aku tak berbaloi lah kalau TP aku setakat kat sini je. Ni berapa, dalam 20, dalam 15 pip. Dalam 15 pip. So aku macam tak berbaloi lah kat aku. Macam 15 pip siap. Macam boring lah kan. Macam tu lah contoh lah, bukan belagak. Macam tak nak lah. So tapi aku tengok, wah kuatnya. Dekat sini aku tak nak masuk. Sebab aku tengok, wah kuatnya turun. Tengok, ui kuat. Alamak, ruginya tak masuk. Alamak, rugi je tak masuk. And then kalau dah nampak dia macam ni kan, dia dah kuat. Oh, kat sini kau nak masuk sell tak ada masalah. Tapi dekat aku tak nampak setup apa-apa kat sini. Nak masuk sell, biasa aku akan masuk kat sini. Sebab apa, ni ada breakout. Ni ada breakout. Ni zone ni dia ada breakout, dia pull back, lepas tu dia turun sampai zone sini. Kenapa TP aku kat sini? Sebab nampak tak, ini TP ini zone ni kuat buy aku cakap. So aku kalau aku nak masuk sell lagi sekali kan, nampak ni contoh ni H1 punya pullback, ni H4 punya pullback. Sebab tu aku tak nak masuk. Even semalam kau nampak aku punya trendline dah break kan, aku tak nak masuk. Aku nak tunggu dia breakout dulu. Ni aku nak tunggu dia breakout yang ni dulu. Kalau betul dia tak boleh sampai atas ni, aku nak dia breakout yang ni dulu, baru aku masuk. Ini pun banyak lah. Ni buy zone but risky ni kan. Ni aku nak dia breakout zone sini dulu, baru dia pull back, baru aku masuk. Ni baru dia terjun. And then aku punya pandangan aku akan masuk, cara aku akan masuk yang sini. Aku letak 2 layer. Yang dekat sini aku letak 1 layer. Kejap, aku nak cari kat mana. Kat sini lah. Kat sini, ni ada zone lagi ni. Tapi ni belum tanda lagi lah, sebab tak sampai lagi, belum turun kan. Tengok banyak-banyak pening pula korang. Kat sini ada lagi 1 layer. 1, 2, 3, maybe macam ni kot. Yang sini dengan yang kat sini aku akan TP sini. Yang atas ni aku akan biar, sebab aku nak tengok dia dapat breakout tak ni. Kalau dapat breakout ni jauh macam mana nak pergi. Serius aku kata. Sebab hari ni dah hari maybe next week kot dapat ni breakout. Jauh coy. Kalau dapat break sini jauh coy. Sorry. Patutlah yang sini aku, yang sini kejap yang sini dengan yang sini. Yang dua ni aku akan yang ni aku akan TP kat sini dulu. Sebab ni dekat sangat lah nak TP ni. Sebab ni dah habis sell. Dah habis, dah last aku sell, entry sell. Sebab takut kat sini yang zone risky lah. So nanti bila ni TP sini, yang dekat sini aku akan TP yang kat sini. Yang sini aku akan biar, sebab aku nak tengok apa reaction dia dekat dalam zone ni. Dapat breakout ke, atau bagi rejection ke. Bagi rejection sampai sini dia, kejap, dia bagi rejection macam ni. Nampak ni, dia bagi rejection. So ini yang kita nak tengok. Dia bagi rejection, aku akan close terus. Aku akan tunggu dia turun balik. Biasa aku akan tunggu dia turun separuh daripada candle ni lah. Candle yang dia bagi rejection tu, pop, aku tutup terus. Cut loss je. Bukan cut loss, kita exit market. Kita exit. Lepas tu dia ada lagi satu sebenarnya. Even kau nampak dia sell kan, tapi ni aku tak cadangkan. Apa orang kata ni, aku tak recommendkan korang lah. Ni untuk akaun main yang besar lah sebenarnya kan. Kalau kau masuk 0.01 kan, tak payah letak stop loss pun. Kalau kau nampak direction dia nak sell, contoh, tapi bukan ada stop loss, tapi stop loss dia jadi besar tau. Contoh kan, macam dekat sini stop, aku nak contoh, kalau aku masuk sell dekat sini kan, hari tu kan, aku kata takut ada naik balik. Tapi tengok ni dah macam dah touch resistance dah ni kan. Okay, aku masuk sell contoh kan, tapi aku tak buat pun. Bukan tak buat tu sebab aku tak sempat, bukan yang aku tak nak buat. Ada gak setup yang aku buat. Sebab tu aku tak boleh tunjuk kat korang. Ini aku masuk, yang ni aku masuk sell. And then stop loss aku, contoh aku tengok dia boleh pergi, aku letak 30 pip. Macam rugilah, nanti kalau naik langgar rugilah. Aku letak kat sini. Tapi ni sebab benda ni aku dalam phase recover. Sebab tu aku tak boleh buat macam ni.
Aku letak stop loss aku kat sini. Stop loss aku je besar. Masuk lock loss lah, sebab first entry kan. Allahu Akbar. And then zone yang aku nak dia buat breakout yang mana? Bukan yang sini tau, yang sini. Tapi kalau dekat zone breakout ni, dia bagi shadow, dia bagi rejection macam ni. Oh patutlah tak nampak, sorry. Dia bagi rejection macam ni. So dekat aku kat sini, aku dah boleh tutup. Dia turun nampak ni, dia akan turun lagi separuh. Sebab dia ada sebab, adalah sebab-sebab dia. Macam ni dia tak dapat separuh. Aku akan tengok dia turun sampai separuh tu, okey, tutup je terus. Tapi kalau dia tak dapat turun dekat luar kotak ni, tutup je lah. Tengoklah atas korang lah. Kalau korang yakin dia boleh turun lagi, ikut korang lah. Ni zone kuat ni. Sebab tu aku nak ada breakout zone ni. Sebab apa aku cakap kuat? Nampak tak ni? Dia masuk zone, dia pergi. So zone dia pergi. Ni zone apa yang sebenarnya? Ni zone RBS. Nampak ni? Zone ni bukannya baru sekarang tau. Zone ni dah lama tau. Dia biasa sampai zone dia, kau kena cari GU ni sebenarnya kan. Key dia kan. Kau kena cari zone yang selalu dia main. And zone tu lah zone penentu kau nak bagi tahu dia buy ke bagi tahu dia sell. Macam contoh kat sini kan. Ada tau dulu yang masa yang kata kita ingat dia Quasimodo tu. Kat mana Kat sini tak. Ingat dia nak sell. Aku nak tunggu atas sikit. Aku nak tunggu yang sini. Tak ingat lah aku macam mana. And then mana aku dapat zone ni? Ni zone ni tak. Ni mungkin ada orang ingat dia masuk kat sini. Tapi dekat aku, kenapa aku ambil sini? Sebab kat sini dia ada breakout tau. Nampak ni, dia buat breakout. Dia tak retest lagi. Dia dah breakout yang ni kan. Dia dah main gila sikit kan. Dia buat breakout. And then sini pun dia ada breakout. Ini perangai GU. Ni perangai GU yang biasa. Nak kata biasa pun jarang-jarang jadi. Nak kata jarang-jarang jadi pun kadang-kadang nampak biasa juga. Tengok keadaan lah. Tengok USD lah. Tengok keadaan cerita dia. So kita nampak breakout. Selagi dia tak retest kat sini, selagi tu biasa aku, kalau dia lama sangat kan, aku hati-hati. Macam ni kan, 2 September ni breakout masa 1 September 8. Oh ni lama. So aku akan hati-hati. Aku nak tengok nak masuk tak nak masuk tak nak. Okey, aku masuk tapi aku letak dekat bawah ni. Sebab stop loss aku apa? Stop loss aku 30 pip jauh kan. So kalau dia turun lagi, okey, memang langkah stop loss tu bukanlah set up buy. Macam tu lah. Dia turun and then pop, alhamdulillah dia tu pergi terkejut, dia terus naik. And then sampai sini kenapa dia stop? And then yang sini TP aku bukan sini. TP aku yang kat sini. TP aku yang kat atas ni, yang ni. And then yang ni TP aku kat mana? TP aku yang kat sini. Yang aku masuk sini kan, dia turun, pop dia naik. Nampak? Ni zone kuat ni. So kalau dia dapat break sini, break sini, masuk sell, break sini, pullback, masuk sell lagi satu. Dia ada lagi satu yang kat tengah ni tadi aku tengok. Nanti lah sini. Dia dapat break zone ni, nanti aku tanda turun lagi sekali. Macam tu lah. Macam tu lah cerita dia. So itu je kot. Jangan keliru lah dengan bila aku share zone. Jangan keliru dengan zone yang aku share. Ada sebab dia kenapa aku tanda macam tu. And kenapa price boleh pergi breakout tapi dia boleh pergi bawah lagi. Kenapa dia tak retest dekat tempat dia ni? Sebenarnya dia buat 2 kali breakout macam ni lah. Macam mana tadi? Macam ni. Ni kan, ni breakout, dia tak retest lagi. Ni pun dia buat breakout juga sini. Breakout dia sangkut tapi dia turun tak mampu. So kat sini kita kena hati-hati. So kat sini kan, kalau aku nak masuk pun aku ambil masuk yang bawah-bawah je. Aku tak nak masuk atas-atas macam ni, bahaya. So aku akan masuk bawah-bawah. Sebab aku tahu kalau dia boleh break, body boleh bagi, maknanya memang setup tu tak jadi. Tapi
Masa dia tengah turun tu, kita boleh nampak ke body ke shadow dia nak bagi? Tak boleh nampak. Sebab tu aku letak PO, and then aku decide aku nak masuk yang bawah ni sikit. Aku letak 30 pip je. 30 pip pun tak banyak tu. Aku dapat berapa ni semalam, tapi aku dah tutup dah masa yang kat sini. Aku dapat boleh lah, alhamdulillah lah. Itu cerita dia. Yang ni aku tak nampak dia nak naik ke dia nak turun. Tapi ni aku berfirasat cakap dia boleh sampai zone ni sebab dia tak break lagi sini. Selagi dia tak break, selagi tu aku kuat cakap dia boleh naik. Tapi dia naik slow-slow lah. Ini yang signal first yang kata kat sini boleh full margin. Tak ada lah, janganlah full margin. Sebab apa, dia nak naik tu dia tak kuat. Dia naik slow. Mungkin sampai sini dia celup, dia terjun. Mungkin. Tapi kalau dia bagi body, contoh kan, kalau kau nampak dia bagi body kan, sampai aku tengok zone tu, okay. Kalau dia breakout ni memang bukan dia. Okay, aku letak je PO aku kat sini. Ni aku dah standby lah ni. Aku nak letak PO, aku letak PO aku kat sini. So kalau dia bagi body, stop loss aku apa? 30 pip. Ambil 40 lah 30 pip 40. Sini. Berbaloi tak? Tengok sekejap. 40 30. Okay. Boleh lah ambil sini. Stop loss kat sini. Sempat ni aku nampak something ni bahaya lah kalau stop loss kat situ. Kejap. Ni bahaya ni. Marah bahaya. Ni ada lagi satu zone ni. Boleh lah. Letak lebih sikit lah. 35 pip lah. 35 pip selamat. Okay. Kalau kau tengok drawing aku yang sebenar kan, kau pening kau ada kurang. Apa benda mak ni kan. Ada sebab-sebab lah. Tak aku nak ada macam ni, kenapa cross macam ni kan. Ni apa benda yang trendline yang ni, apa benda. Ni sebenarnya aku nak monitor untuk week. Ni trendline ni untuk ni untuk week sebenarnya. Nampak tak ni? Aku monitor tapi week sini tak ni lagi. Tak apa orang cakap ni? Tak confirm lagi sebab GU perangai dia kan, dia suka main langgar-langgar. Dia buat fake out dekat trendline. Dia suka buat perangai tu. Orang ingat fake out lah, breakout lah. Orang ingat breakout lah trendline dia ni. Rupanya fake out je. Daily pun nampak juga. Ni lah daily. Kat sini nampak macam buy kan. Relax dulu. Nampak tak ni aku cakap apa? Dapat break baru kita swing buy. Swing buy kita ni jauh tau. Bukannya swing buy sampai TP sini, tak. Swing buy aku, TP aku jauh. Kau tengok monthly dia apa. Kalau dia dapat break yang sini, kau tengok lah ni monthly dia macam mana ni. Ni apa benda ni? Ni kan double bottom. Ni aku dapat banyak siap kat sini, masa kat sini. Kenyang alhamdulillah. Berapa lama aku hold tu? Nak 1000 pip, InsyaAllah. Tapi lama sikit lah. Kena bersabar lah. Silap-silap kan, kalau ada rezeki kau kan 10,000 pip kau nak dapat pun senang. Tapi yang ni style aku akan biar aku tak tengok sebenarnya dia nak buat apa ni. Kalau macam ni kita nampak double bottom, so tipping kita yang kat sini. And then kalau dia break yang sini kan, sebenarnya kan double bottom, entry dia dekat sini tau. Ni double bottom ni. Ni bottom tap pergi. Ni entry kita kat sini. The break yang ni swing sini tipping kau ni tipping kau.
Berapa lama kau nak ni? Oh ini sebab tu aku cakap insya-Allah kalau dia break tu kan, memang aku nak swing. Sebab takkan kau nak tunggu yang sini. Takkan kau nak tunggu yang dia break sini baru kau nak swing. Rugi lah. Okey lah. Itu sajalah. Apa-apa insya-Allah kena rajin buat backtest. Insya-Allah kau boleh ni. Kau punya entry tu boleh sharp. Aku tak cakap entry aku sharp, ada je floating. Tapi alhamdulillah lah. Tengok. AUD CAD. Apa jadi Oh alhamdulillah lah, terkejun. Kenyangnya. Kenyangnya. Cepat pi munyanyo. Alhamdulillah. Kenapa sampai sini dia stop kan? Nampak tak ni apa ni? Kenapa sampai dia turun, sampai sini dia stop? Sebab tu kata dia akan naik kejap. Dia nak retest. First aku cakap ni reason dia. Sebab dia ada support zone. And then second dia ada restart, ada apa nama ni? Ada breakout. Ada breakout kat zone ni, tapi dia nak retest tak dapat tau. And then aku decide semalam aku masuk je lah kan. Masa kat sini kan aku masuk je lah. Dekat tengah ni kot. Aku masuk je lah. Tapi yang PO atas ni aku delete lah. Kang banyak sangat entry yang tak jadi, jahanam lagi kau. So nanti ni kau nak entry, kau letaklah PO kau kat sini lagi sekali. Yang PO yang ni aku letak stop loss dulu. Aku tak letak lagi ni, tapi aku letak TP. And then aku nak tunggu dia, kenapa dia break sangkut sini tak apa-apa pun. Oh ni ni boleh. Oh okey. Nampak tak? Kejap kejap. Sini. Oh ni breakout. Hidden resistance. Hidden support. Tapi aku dah entry sini, aku nak entry lagi sekali. Buat apa? Sebab ni dah area tempat aku nak ambil profit, bukannya tempat aku nak masuk entry lagi. Yang masuk banyak-banyak nanti jadi overtrade. Sebab apa? Sebab bila kau masuk lagi nanti mulalah jadi overtrade. Overtrade dekat aku bukannya kita masuk banyak kali tau. Overtrade maksud aku kau masuk banyak kali, even kau tak dapat setup pun kau nak masuk. Dekat aku tu tak dapat setup pun ada turun lagi ni kan. Rupa tak dapat setup pun tapi kau masuk juga. Macam ni aku nampak setup sebenarnya. Tapi sekarang ni setup tu dah terlepas. Kalau aku nak letak PO, aku letaklah kat atas ni. Ni nampak ni. Oh patutlah aku tanda line ni aku nak ada breakout. Tu lah kadang-kadang aku lupa kenapa aku tanda line ni. TP aku yang sini. Ni AUD CAD lah. Itu je lah. InsyaAllah lah. Rajin kau usaha, InsyaAllah ada rezeki kau. Percaya cakap aku. Rajin kena. Saya ingat tak perasan lah, sorry. Rajin kau usaha, InsyaAllah ada rezeki. Tapi janganlah bila usaha gagal terus down. Jangan. Kerana kat sini aku nak masuk buy ni. Tanda siap-siap lah. Ni delay lah sekejap. Apa aku delay lah. Alamak, delay lah. Apa ni? Oh patut lah. Delete. Ada balik. Naik sini. Ni delete. Ni dah jalan. Ini biar dulu. Ni biar dulu. Ini pun dah jalan, delete. Ini delete. Ini pun dah jalan.
Aduh. Ni setup. Ni aku buka cerita sebenar dia. Nampak? Sebab tu lambat. Okey lah, dapat setup masuk lah. Lambat ke cepat, yang penting profit. Tapi janganlah bila dah nampak setup tu daripada candle yang besar terus ni. Tapi ni ni pun nampak. Ni nampak lebih detail lah dia punya direction. Kalau dekat ni tak nampak sangat. Ni dekat daily dia dah buat breakout, dia dah buat retest. Tapi dekat weekly dia tak retest lagi. Tengok kat daily, betul tak? Ni kat daily dia dah retest. Ni tapi ni kau akan nampak lebih jelas dekat H4 lah. Ni pullback, retest pullback lebih kurang lah. Ni so aku punya target aku nak masuk dekat sini. Ni buy zone aku. Buy zone for swing. Ada 2 tempat tau. Kejap aku tengok lagi satu mana Oh, dengan sini. Sini. Ni aku ambil ni sebab apa? Sini tau. Ni support dia. Bukannya resistant ni tau. Ni dia tak lepas tu yang dia nampak macam resistant tapi sebenarnya bukan resistant ni. Boleh ambil juga. Ni dia buat resistant. Maaf, dia retest sini, kau masuk sell. Kau masuk buy. Dia pergi. Lepas tu sampai sini kau tutup. Lepas tu kau tunggu yang kat sini pula. Ini yang H1 punya. Tunggu yang kat sini pula, H4 punya. Masuklah buy pula. Masuk buy lagi sekali. Ini untuk buy pula. Tapi jangan banyak-banyak pun tak apa. Relax kan. Kalau korang dapat komputer memanjang tak apa lah. Ataupun kau bawa akaun orang, kau kena boost lah kan. Sebab nak cepat kan. Buy zone dengan sini lagi satu. Aku ada 2 zone. Buy zone 9 pula. 9 buy zone 9 tu tak. Dia macam no 9 bahasa German. Guten Morgen. Itu je lah. Alamak. Asal sini Oh, tadi aku tergerak Nampak? Ni nampak ni. Ni breakout. Ni pun breakout. Double breakout. So sebab apa price lebih cenderung nak pergi sini? Sebab yang ni dia tak retest lagi. So kat sini dia macam ni dekat aku. Body tak boleh cucuk, tak boleh tembus yang ni. Tapi dia boleh bagi shadow kat sini. So bila kau nampak first yang masuk zone, contohnya kat sini pun ada zone ni. Yang first dia bagi macam ni, waktu second dia bagi macam ni. Wah, apa ini? Dia boleh pergi bawah lagi. Kat sini kita boleh tahu dia boleh pergi bawah. Tapi nak pergi sampai mana? Oh, ni ada satu. Sini pun dia buat breakout. Sebab tu ambil kat sini. Ni zone 3 zone ni aku nak buy.
Ni kita panggil compound D pula, DCA apa buy zone. Dulu aku tak faham kenapa orang market, tapi ni yang macam aku cakap ni untuk akaun yang besar boleh lah buat. Kita letak stop loss kita besar kat bawah ni, stop loss. Tapi kalau orang akaun kecil cari 30 pip, kalau kat sini langgar stop loss, maknanya try kat bawah ni. Kalau try bawah ni tak apa, jangan, kalau dah banyak semua langgar stop loss jangan masuk. Relax dulu, tengok, bagi confirmation, baru masuk balik. Akaun besar boleh buat boleh hold lah lama-lama, masuk kecil-kecil kan. Tu je lah, lagi panjang lagi lama video ni. Okay lah, Assalamualaikum.